Pascal laung amaran kepada pihak yang mengintai terumbu layang-layang. Seorang pegawai tentera Jepun, Lieutenant Colonel Aita Moriki, di dalam kertas kerjanya mengatakan bahawa terumbu layang-layang milik Malaysia yang terletak di Kepulauan Spratly itu berkemungkinan dijadikan salah satu sasaran oleh tentera China yang melaksanakan latihan airborne melibatkan 16 buah pesawat pengangkut tentera negara itu berhampiran zon maritim Malaysia ZMM pada 31 Mei tahun lepas. Anggota-anggota pasukan khas Tentera Laut Diraja Malaysia, Pascal, telah memperlihatkan ketangkasan mereka di dalam memastikan misi penyusupan dilaksana mereka menemui kejayaan di dalam latihan yang diadakan di Stesen 5 di terumbu layang-layang. Sebagaimana yang kita tahu, terumbu layang-layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, yang telah menjadi pertikaian di antara beberapa negara termasuk China. Tindakan Angkatan Tentera Malaysia ATM melaksanakan latihan di Stesen 5 terumbu layang-layang dan mewar-warkannya kepada media adalah sangat baik kerana siaran media itu juga boleh berfungsi sebagai amaran kepada mana-mana pihak yang sedang mengintai kedaulatan negara di terumbu karang itu. Latihan misi penyusupan Pascal di Stesen 5 terumbu layang-layang itu turut disaksikan oleh Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang dan juga Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani serta Barisan Kepimpinan Jawatan Kuasa Laksmana TLDM JLAX. Di dalam satu kenyataan menerusi media sosialnya, ATM menyatakan bahawa pasukan elit berkenaan telah mempamerkan ketangkasan mereka di dalam suatu misi penyusupan. Anggota-anggota Pascal telah memperlihatkan kecekapan mereka di dalam memastikan misi yang diberi mencapai objektif yang ditetapkan menurut kenyataan terbabit. Latihan yang membabitkan anggota Pascal itu adalah bersempena dengan eksersis Christmas 27 2022 yang dilaksanakan di pangkalan TLDM Kota Kinabalu PTKK serta perairan Laut Cina Selatan daripada 3 sehingga 23 Oktober 2022. Selain itu, PAT turut ditaklimatkan dengan latihan melibatkan Penyatuan Naval Gunfire Support NGS dan juga Air Defence Exercise ADEX. Beberapa bulan lepas, Defence Security Asia telah menulis artikel yang berdasarkan satu kertas kerja oleh penyelidik tentera Jepun, Lieutenant Colonel Aita Moriki di Japan Air Self-Defense Force JASDF Center for Air and Space Power Strategic Studies CASPSS. Di dalam kertas kerjanya itu, Lieutenant Colonel Aita mengatakan bahawa terumbu layang-layang milik Malaysia di Kepulauan Spratly itu berkemungkinan dijadikan salah satu sasaran oleh tentera China yang melaksanakan latihan airborne melibatkan 16 buah pesawat pengangkut tentera negara itu berhampiran zon maritim Malaysia ZMM pada 31 Mei tahun lepas. Di dalam latihan airborne yang melibatkan 16 pesawat pengangkut IL-76 dan juga Y-20 itu, pegawai tentera Jepun itu mendakwa Beijing dipercayai mensasarkan penawanan landasan-landasan kapal terbang yang terdapat di Pulau Layang-Layang Malaysia, Pulau Taiping yang diduduki Taiwan, Pulau Pagasa Filipina dan juga Pulau Spratly Vietnam. Lieutenant Colonel Aita yang juga seorang penyelidik di CASPSS juga merupakan juruterbang dan juga bekas komander 302 Tactical Fighter Squadron JASDF. Di dalam kertas kerja bertajuk The True Meaning of the Chinese Air Force Flying Transport Aircraft near Malaysia, Airborne Units in Power Projection,
Beliau berkata tentera China sedang merancang operasi airborne melibatkan pengguguran anggota tentera payung terjun di keempat-empat pulau yang masih belum dikuasainya di Laut Cina Selatan. Operasi airborne oleh tentera China itu melibatkan anggota payung terjunnya digugurkan bagi menawan landasan kapal terbang yang terdapat di pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Pesawat-pesawat pengangkut tentera China dipercayai telah melakukan penerbangan di ruang udara berhampiran pulau-pulau terbabit pada 31 Mei tahun lepas bagi membiasakan mereka kepada keadaan persekitaran di pulau-pulau itu, sama ada pulau semula jadi ataupun pulau-pulau buatan manusia. Bagi tujuan itu, berkemungkinan kru-kru pesawat pengangkut tentera China berlatih melakukan profil penerbangan di dalam formasi intrail dipisahkan sejauh 60 batu nautika, membiasakan diri mereka dengan keadaan topografi sekeliling. Ini adalah misi oleh formasi pesawat-pesawat tentera China itu, menurut Lieutenant Colonel Aita di dalam kertas kerjanya itu. Penerbangan 16 buah pesawat China menghampiri ZMM itu bolehlah disifatkan sebagai China Blitzkrieg, bertujuan untuk menawan landasan kapal terbang di pulau-pulau terbabit yang masih belum dikuasai oleh China di Laut Cina Selatan, termasuklah pulau layang-layang. Beliau berkata China Blitzkrieg ini boleh berlaku pada waktu aman, bertujuan untuk menyukarkan mana-mana pihak mengagak tindakan yang bakal diambil oleh China. Tentera Udara Diraja Malaysia QDM di dalam satu kenyataan pada 1 Jun 2021, iaitu sehari selepas kejadian menggemparkan itu, berkata ia telah mengesan penerbangan mencurigakan 16 buah pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China People Liberation Army Air Force PLAAF yang memasuki ruang udara ZMM Kota Kinabalu Flight Information Region FIR dan menghampiri ruang udara nasional pada 31 Mei 2021. Penerbangan pesawat-pesawat PLAAF tersebut telah dikesan oleh Radar Pertahanan Udara QDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. Pesawat-pesawat tersebut telah dikesan terbang secara formasi taktikal intrail pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Formasi panjang tersebut juga telah terbang dengan pattern dan haluan yang sama, menggunakan satu titik laluan masuk dan juga keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Betting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara, menurut QDM di dalam kenyataan itu. Pada 3 Jun tahun lepas, Wisma Putra telah menyerahkan nota diplomatik kepada Duta Besar China ke Malaysia berkenaan insiden penerbangan mencurigakan pesawat-pesawat tentera negara itu di zon maritim Malaysia pada 31 Mei yang lepas. Pulau layang-layang atau terumbu layang-layang terletak 162 batu nautika bersamaan 300 km daripada barat laut Kota Kinabalu, yakni di dalam lingkungan 200 batu nautika zon eksklusif seperti yang dibenarkan menurut Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.